Saya akan membentangkan bahagian latar belakang tokoh. Nama penuh beliau ialah Ashraf Ali bin Abdul Al-Haq. Beliau telah dilahirkan di Tanah Bawan yang terletak pada daerah Muzaffarnagar di negeri Uttar Pradesh. Beliau telah dilahirkan pada 19 Ogos 1863 Masihi, itu bersamaan dengan 1280 Hijrah. Beliau telah meninggal pada 20 Julai 1943, iaitu bersamaan dengan 1362 Hijrah. Hakim Al-Ummah ialah gelaran yang telah diberikan kepada beliau di India kerana penguasaan beliau dalam beberapa cabang ilmu, iaitu seperti ilmu tafsir, akidah dan ilmu kalam, fiqh dan usul al-fiqh, tajwid dan qiraat, dakwah, ilmu kemasyarakatan dan politik, tasawuf serta fatwa. Seterusnya saya akan beralih kepada latar belakang tokoh. Beliau telah dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mulia, berpendidikan dan mempunyai kedudukan di mata masyarakat. Bapa beliau iaitu Abdul Al-Haq merupakan penulis yang prolitik dalam bahasa Arab dan juga bahasa Parsi. Moyang beliau iaitu Sultan Shibab Al-Din Ali atau dikenali sebagai Faraq Shah, merupakan seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam silsilah tarikat di dalam tasawuf. Beliau juga pernah menjadi raja di Kabul bawah naungan Empayar Ghaznawi. Maulana Ashraf Ali Thanvi telah dibesarkan dalam sebuah keluarga yang penuh dengan ketakwaan, keilmuan dan kemuliaan. Keluarga beliau juga menitik beratkan mengenai soal ilmu agama. Hal ini demikian kerana ibu beliau telah dinisbahkan kepada Ali radhiyallahu anhu dan bapa beliau telah dinisbahkan kepada Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Beliau telah diajar membaca Al-Quran, diikuti asas-asas bahasa Arab dan Parsi. Beliau juga turut mendalami asas-asas ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Beliau juga belajar dengan guru-guru daripada luar kampung seperti Meru dan Durban. Ketika beliau berumur 15 tahun, beliau telah sambung pelajarannya ke Jamiah Darul Ulum Durban atau dikenali sebagai Azhar Al-Hindi. Saya akan masuk kepada pandangan Maulana Ashraf Ali Thanvi mengenai sifat semula jadi manusia. Okey, yang pertama, Maulana Ashraf Ali Thanvi percaya bahawa setiap manusia itu mempunyai potensi dan kekuatan dan serta kualiti yang terdapat pada diri mereka sendiri. Jadi setiap manusia itu dapat mengubah kehidupannya dengan usaha individu itu sendiri. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang manusia itu haruslah dicari jalan penyelesaiannya. Okey, jalan penyelesaian ni kalau dia tak dapat nak cari sendiri, dia boleh dapatkan bantuan daripada kaunselor yang bertauliah. Okey, jadi dia dapat menjalani kaunseling, sesi kaunseling yang baiklah daripada seorang kaunselor yang bertauliah. Okey, seterusnya dalam falsafah Islam juga Maulana Ashraf Ali Thanvi menekankan bahawa setiap manusia yang ada di muka bumi ini ada sebab kenapa mereka diciptakan. Jadi setiap manusia itu harus yakin dengan apa yang Allah katakan, itu setiap manusia itu ada sebab kenapa mereka diciptakan. Jadi kita setiap manusia ni ada kualiti dan kekuatan yang kita perlu sedar. Okey, dalam topik ini kami telah menekankan dua sumbangan utama oleh Maulana Ashraf Ali Thanvi. Antara sumbangan-sumbangan tersebut adalah dari segi terapi tulisan dan juga teknik biblioterapi. Okey, baik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang terapi tulisan. Terapi tulisan ini diperkenalkan oleh Maulana Ashraf Ali Thanvi, di mana tekniknya hampir sama dengan terapi naratif. Dalam terapi ini, kaunselor akan meminta klien untuk menulis sebarang masalah yang dihadapi tanpa had patah perkataan. Ini bermaksud klien bebas untuk menulis apa yang dia ingin luahkan, dan kaunselor akan membalasnya dalam bentuk penulisan juga. Maulana Ashraf Ali Thanvi berpendapat bahawa terapi ini mempunyai kesan terapeutik yang tersendiri, dan pendapatnya disokong oleh kajian moden yang dilakukan oleh Ben Baker and Bill pada tahun
1989. Pen Baker and Bill bersetuju dengan pendapat itu kerana mereka melihat bahawa dalam terapi ini terdapat hubungan kongruen antara gelombang otak sebelah kiri dan sebelah kanan sewaktu menjalankan teknik ini. Seperti yang kita tahu, teknik ini memerlukan klien untuk menggunakan maklumat, emosi dan linguistik secara serentak untuk menghasilkan penulisan yang mempunyai makna dan terapeutik. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan teknik biblioterapi. Okey, perkataan biblioterapi adalah daripada perkataan biblio dan juga terapia, di mana biblio itu bermaksud buku ataupun bahan bacaan, manakala terapia ini adalah suatu penyembuhan. Okey, di sini kita dapat membuat tafsiran bahawa biblioterapi adalah penyembuhan melalui bahan-bahan bacaan seperti buku. Maulana Ashraf Ali telah meminta kliennya untuk membaca buku-buku tertentu yang telah dikenal pasti oleh beliau. Ada kalanya buku-buku yang beliau berikan itu adalah hasil daripada tulisan beliau itu sendiri dan juga karya-karyawan yang lain. Dalam teknik ini, beliau menegaskan bahawa kaedah membaca buku adalah salah satu kaedah yang mampu mencapai celik akal oleh klien itu sendiri. Okey, buku yang pertama ini adalah bertajuk Adabul Muasyarat yang berkaitan dengan etika. Dalam buku ini juga ia telah membincangkan tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini adalah tingkah laku sosial cara orang Islam untuk berkelakuan dalam masyarakat dan juga kehidupan seharian mereka. Okey, selain itu, Maulana Ashraf Ali telah menulis buku yang bertajuk Answer to Modernisme. Okey, buku ini telah menjawab kepada persoalan modernisme. Selain itu, beliau telah membuktikan bahawa bantahan yang dibangkitkan oleh Muslim yang berorientasikan barat adalah tidak beretika. Selain itu, buku ini juga telah mempunyai 7 prinsip di mana semua bantahan moden disangkal. Prinsip-prinsip ini secara rasional akan membantu kaum muslimin untuk menolak semua gagasan moden dalam percanggahan yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis. Okey, buku yang ketiga ini adalah bertajuk How to Live as a Muslim. Okey, buku yang ditulis oleh Maulana ini adalah usahanya untuk membimbing bagaimana menetapkan ummah pada kursus yang betul yang berdasarkan kepada saranan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, buku ini juga adalah berlandaskan daripada hadis dan juga Al-Quran. Buku yang terakhir adalah bertajuk A Gift for a Muslim Couple, di mana buku ini telah dipersembahkan kepada pasangan suami isteri yang telah berkahwin. Dalam buku ini, ia membincangkan berkaitan dengan alam perkahwinan serta penyebab-penyebab kerosakan dalam sesebuah institusi perkahwinan itu sendiri. Selain itu, buku ini juga telah membincangkan pelbagai tradisi sunnah Rasulullah SAW, ayat-ayat Al-Quran dan juga contoh-contoh teladan dalam kehidupan seharian. Demikian sahaja sumbangan daripada Maulana Ashraf Ali dalam teknik biblioterapi ini. Jadi kesimpulannya, Maulana Ashraf Ali Thanvi ini sememangnya merupakan seorang ilmuwan yang patut dicontohi terutamanya oleh kita sebagai orang Islam. Jadi kerana dia menekankan kepada orang ramai melalui pembacaan dapat menambah ilmu, menyelesaikan sedikit sebanyak masalah yang kita alami. Jadi kalau kita buat banyak pembacaan, insya-Allah kita boleh
dapat mencari jalan penyelesaian yang di atas satu masalah yang kita hadapilah. Jadi banyakkan membaca. Sekian, terima kasih.